Salam sejahtera. Ini satu kejadian luar biasa yang berlaku di PRK Sungai Bakap. Banner Abang Bidin tiba-tiba terjatuh, ini reaksi netizen. Tular di laman TikTok, banner yang mengandungi gambar calon Perikatan Nasional PN PRK Sungai Bakap, Abidin Ismail, terjatuh selepas ditegakkan kali kedua. Menerusi video berkenan, banner itu terjatuh 2 kali ketika sesi bual bicara sedang berlangsung di tepi sebuah tasik. Terdapat 2 banner yang diletakkan, iaitu di sebelah kiri dan kanan barisan penalis. Pada mulanya 2 banner itu jatuh serentak, tetapi dapat diselamatkan. Kemudian banner di sebelah kanan pula terjatuh buat kali kedua. Situasi itu sekaligus mengundang pelbagai komen netizen yang mengaitkannya dengan pilihan raya di Sungai Bakap. Apa tandanya itu, kata seorang netizen. Ada lagi yang bertanya, tiba-tiba tumbang banner petanda awal, kata mereka lagi. Ada juga netizen warga maya kata, banner tu yang tak ada ASO, Bang Din okey je. Mereka menyindir. Banner tu boleh tumbang, boleh jatuh, boleh tertanggal kerana tak ada ISO. Abang Bidin, okey, ada ISO, kata mereka. Malah ada juga netizen yang mata tajam mengkaji pergerakan pokok di belakang lokasi berkenan. Kata netizen, kalau perasan, ramai perasan, pokok belakang tak goyang, kata Ashraf. Bagaimanapun, dalam video tersebut turut terdengar suara salah seorang daripada tetamu atau panelis yang memberi respon spontan tentang kejadian itu. Katanya, nampak dak, tu tanda-tanda bahawasanya kita nak menang PRK kali ini, katanya. PRK pada 6 Julai ini akan menyaksikan pertembungan 1 lawan 1, iaitu antara calon Pakatan Harapan BN dan Perikatan Nasional PN. Calon perpaduan iaitu Dr. Johari Arifin akan menentang bekas eksekutif logistik yang juga naib yang di-Pertua PAS Nibung Tebal, Abidin Ismail, yang mewakili Perikatan Nasional. PRK Sungai Bakap diadakan susulan kekosongan luar jangka apabila penyandangnya Nur Zamri Latif daripada PAS meninggal dunia pada 24 Mei lalu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh penamaan calon dan pengundian awal pula masing-masing ditetapkan pada 22 Jun dan 2 Julai. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye. Salam sejahtera, ini satu kejutan paling besar kita terima daripada laporan FMT. Budi bicara mutlak untuk beri pengampunan dimansuh pada tahun 1994. Mahkamah diberitahu. Ini semua ada kaitan dengan pengampunan terhadap Najib Razak. Peguam Zainur Zakaria berkata, menurut perkara 40 dalam kurungan 1A Perlembagaan, yang di-Pertuan Agong hendaklah menerima dan bertindak mengikut nasihat. Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa pindaan perlembagaan pada tahun 1994 memansuhkan budi bicara mutlak yang di-Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan. Peguam Zainur Zakaria berkata, perkara 40 dalam kurungan 1A kini menetapkan Ketua Negara hendaklah menerima dan bertindak mengikut nasihat dalam dan menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan. Sebelum pindaan itu, Agong mempunyai kuasa budi bicara mutlak untuk menerima atau menolak pengampunan, kata Zainur yang mewakili Badan Peguam dalam permohonan untuk mendapatkan kebenaran memulakan semakan kehakiman bagi mencabar keputusan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan berhubung kes Najib Razak. Pada 2 Februari, lembaga mengumumkan bahawa hukuman penjara bekas Perdana Menteri itu berikutan sabitan kes SRC Internasional dikurangkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan denda daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit.
Najib, 70 tahun, sedang menjalani hukuman di penjara Kajang dan dijadwalkan bebas pada 23 Ogos 2028. Dalam hujahnya di hadapan Hakim Ahmad Kamal Said, Zainur menjelaskan bahawa Badan Peguam tidak mencabar kuasa agung untuk memberikan pengampunan, tetapi proses lembaga pengampunan membuat keputusan. Bekas Presiden Badan Peguam itu berkata, Agung hanya boleh bertindak menurut budi bicaranya berhubung melantik seorang Perdana Menteri, tidak memperkenankan permintaannya bagi pembubaran parlimen dan meminta diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja yang semata-mata berkenan dengan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja-raja. Dalam berkuat kuasanya perkara 40 dalam Quran 1A, menurut Zainur, budi bicara mutlak agung berhubung pengampunan telah dimansuhkan dan baginda perlu mengikut nasihat lembaga. Peguam Yo Yang Po yang membantu Zainur berkata, tiada mahkamah membincangkan kesan pindaan itu. Berikutan undang-undang cash flow sedia ada mengenai perkara itu adalah sebelum 1994. Mentaksir perkara 40 dalam kurungan 1A tidak akan menyinggung mana-mana duluan yang mengikat. Bidang kuasa mahkamah ini tidak boleh dinyahkan atas alasan ketidakwajaran untuk mendengar hujah substantif mengenai kesan pindaan, kata Yo yang juga bekas Presiden Badan Peguam. Beliau berhujah peranan agung dalam proses pengampunan adalah sama seperti melantik anggota Jemaah Menteri atas nasihat Perdana Menteri. Ia juga berkata mahkamah harus beri kebenaran kerana permohonan pihaknya itu tidak remeh dan memenuhi ambang yang ditetapkan undang-undang. Sementara itu, Hakim membenarkan Peguam Najib Safi Abdullah untuk berhujah dalam prosiding ini atas alasan hasil permohonan itu akan memberi kesan langsung kepada anak guamnya yang dinamakan sebagai responden bersama dalam tindakan ini. Perbicaraan ditangguhkan kepada 18 September untuk Safi memfailkan penghujahan lisan bertulis, penghujahan bertulis, dan untuk Badan Peguam dan Peguam Negara memberi maklum balas. Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali dan Peguam Persekutuan Syafia Umar mewakili Peguam Negara. Dalam permohonannya, Badan Peguam yang mewakili lebih 22,000 peguam di Semenanjung itu memohon mahkamah mengisytiharkan bahawa keputusan bersama lembaga menyalahi undang-undang, tidak mengikut perlembagaan dan tidak sah. Sekian dulu. Bye. Salam sejahtera. Kemarin apabila Badan Peguam telah mengemukakan tuntutan untuk cuba membatalkan keputusan pengampunan Diraja Najib, ramai yang mengecam, ramai yang mengatakan adakah mereka cuba untuk derhaka. Tapi rupa-rupanya ini yang berlaku. Kata Badan Peguam, kami cabar lembaga pengampunan, bukan kuasa agung. Maknanya, kalau nak kata bahawa mereka cuba untuk derhaka, itu adalah kurang tepat kalau memahami apa yang cuba disampaikan oleh Badan Peguam ini, maka kita pun dapat mengerti bahawa ianya sebenarnya melibatkan lembaga pengampunan dan bukan kuasa agung. Jadi mereka nak cabar sebenarnya ialah lembaga pengampunan, bukan kuasa agung. Badan Peguam Malaysia berhujah bahawa tindakan mahkamah mereka terhadap pengurangan hukuman penjara ke atas Najib bukannya mencabar kuasa yang di-Pertuan Agong. Sebaliknya, permohonan kebenaran semakan kehakiman mereka hanya menyasarkan nasihat yang diberikan oleh lembaga pengampunan yang menurut perlembagaan perlu diikuti Seri Paduka Baginda. Peguam Zainur Zakaria membuat hujahan lisan itu semasa prosiding Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini yang mendengar permohonan kebenaran semakan kehakiman begitu badan itu untuk mencabar nasihat lembaga pengampunan untuk mengurangkan
hukuman penjara 12 tahun Najib kepada 6 tahun dan denda daripada 210 juta kepada 10 juta ringgit. Zainur berkata demikian ketika menjawab hujah oleh wakil lembaga pengampunan dari Jabatan Peguam Negara AGC bahawa kebenaran semakan kehakiman harus dinafikan kerana mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk mendengar kes yang melibatkan budi bicara perlembagaan yang di-Pertuan Agong untuk memberi pengampunan. Zainur, bekas Presiden Majlis Peguam, memberitahu Mahkamah Sivil bahawa pindaan Perlembagaan Persekutuan 1994 telah melucutkan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk memberi pengampunan dan sebaliknya memerlukan Seri Paduka mematuhi nasihat Lembaga Pengampunan. Lembaga Pengampunan hanya menawarkan nasihat. Seri Paduka Baginda terikat dengan nasihat mereka dan perlu bertindak mengikut keputusan nasihat itu. Kami, Badan Peguam, tidak mencabar kuasa yang di-Pertuan Agong dalam hal pengampunan, tetapi sebaliknya proses Lembaga Pengampunan, kata Zainur kepada Hakim Ahmad Kamal Mad Sahid. Peguam itu turut merujuk kepada pindaan 1994 dalam perkara 10 dalam kurungan 1A Perlembagaan Persekutuan yang memerlukan Seri Paduka Baginda bertindak atas nasihat apabila ingin melaksanakan kuasa Perlembagaan Baginda. Sementara itu, Peguam bersama Badan Peguam Yo Yang Po berhujah bahawa kebenaran perlu diberikan untuk mendengar merit kehakiman semakan kehakiman kerana perkara itu tidak pernah diputuskan di mahkamah di Malaysia sebelum ini. Peguam itu berkata tindakan undang-undang berkenan akan membolehkan Lembaga Pengampunan mendedahkan jika terdapat alasan kukuh wujud di sebalik nasihat untuk mengurangkan hukuman Najib daripada menyerahkannya kepada imajinasi dan spekulasi rakyat seperti sekarang. Jika mereka mendedahkannya kepada mahkamah, Badan Peguam ingin mendalami perkara ini demi kebaikan orang ramai, kata Yo. Ahmad Kamal kemudian menetapkan 18 September untuk pendengaran lanjut mengenai perkara itu. AGC dijangka mengemukakan bantahan terhadap tindakan undang-undang itu atas alasan ia melanggar kuasa budi bicara atau prerogatif yang di-Pertuan Agong untuk membuat keputusan. Pada April lalu, Badan Peguam memfailkan cabaran undang-undang untuk membatalkan keputusan Lembaga Pengampunan yang mengurangkan hukuman penjara dan denda ke atas Najib. Mereka memohon pengisytiharan bahawa keputusan Lembaga Pengampunan pada 29 Januari adalah menyalahi undang-undang, tidak berperlembagaan dan tidak sah, dan mahu perintah mahkamah berkaitan bagi membatalkannya. Badan Peguam memohon injuksi kekal untuk menghalang Najib daripada terus mengemukakan sebarang permohonan untuk pengampunan dan atau penangguhan, melainkan bekas Perdana Menteri itu memenuhi 3 syarat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini kejutan paling besar berlaku di mahkamah berkait dengan pengurangan hukuman Najib. Hari ini pengurangan hukuman Najib dibenarkan respon tindakan Majlis Peguam. Mahkamah membenarkan Najib Razak memberi maklum balas berhubung permohonan kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman oleh Majlis Peguam Malaysia untuk mencabar keputusan Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman penjara dan denda terhadap bekas Perdana Menteri itu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang ini membenarkan permohonan lisan oleh Peguam Utama Najib Muhammad Safi Abdullah agar bekas Menteri Kewangan itu dibenarkan memberi maklum balas berhubung tindakan undang-undang oleh Majlis Peguam ketika masih di peringkat permohonan kebenaran. Di bawah Undang-Undang Sibil, permohonan kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman biasanya dilakukan secara ex parte, hanya satu pihak hadir semasa pendengaran tersebut. Dan jika pihak lain hadir, kebiasaannya ialah pejabat Peguam Negara AGC yang bertindak bagi pihak berkuasa yang disasarkan oleh semakan kehakiman tersebut.
Bagaimanapun, Hakim Mahkamah Tinggi Ahmad Kamal Mad Syahid hari ini membuat pengecualian untuk Najib yang merupakan responden kedua dinamakan dalam semakan kehakiman Majlis Peguam untuk dibenarkan mengambil bahagian dalam prosiding tersebut. Responden pertama ialah Lembaga Pengampunan yang diwakili oleh AGC yang hadir hari ini. Pagi ini, Mahkamah Sivil mendengar hujah lisan daripada Peguam Majlis Peguam, Zainur Zakaria, agar Badan Perfusion undang-undang itu mendapat kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman. Di Malaysia, suatu pihak memerlukan kebenaran mahkamah sebelum ia boleh meneruskan pendengaran berdasarkan merit tindakan tersebut untuk mengelakkan tindakan yang remeh dan menyusahkan. Selepas mendengar hujah lisan daripada Peguam Najib, Safi, saya dapati kes ini melibatkan kepentingan awam dan responden kedua dinamakan sebagai pihak terlibat. Sehubungan itu, kerana ini adalah peringkat kebenaran semakan kehakiman dan disebabkan kepentingan awam, saya menggunakan budi bicara saya untuk membenarkan responden kedua hadir dalam prosiding hari ini, kata Kamal. Hakim kemudian memberi tempoh kepada Majlis Peguam dan AGC selama 2 minggu untuk menyampaikan kertas kausa kepada pasukan Peguam Najib dan memerintahkan bekas Perdana Menteri itu mengemukakan hujah bertulis sebelum 8 Ogos. Kamal seterusnya mengarahkan Majlis Peguam dan AGC mengemukakan hujah balas bertulis mereka sebelum 9 September dan menetapkan 18 September untuk pendengaran permohonan kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman tersebut. Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali mewakili pihak Lembaga Pengampunan. Pada April, Majlis Peguam memfailkan tindakan undang-undang untuk membatalkan keputusan Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman penjara ke atas Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan denda 210 juta kepada 50 juta ringgit. Pemohon meminta pengisytiharan bahawa keputusan lembaga pada 29 Januari itu adalah tidak sah, tidak berperlembagaan dan batal, dan mahu mahkamah mengeluarkan perintah untuk membatalkannya. Majlis Peguam memohon injuksi kekal untuk menghalang Najib daripada terus mengemukakan sebarang permohonan untuk pengampunan diraja, penangguhan atau penundaan, melainkan bekas Menteri Kewangan tersebut memenuhi 3 syarat. Ini termasuk semua pendakwaan atau pertuduhan jenayah terhadapnya telah selesai, bahawa dia telah secara terbuka menerima tanggungjawab atas tindakannya yang mana dia disabitkan, dan dia telah menyatakan kekesalan, penyesalan dan atas tindakannya. Menurut salinan afidavit sokongan untuk semakan kehakiman yang disahkan oleh Setiausaha Majlis Peguam Mursyida Mustafa, Majlis Peguam berpendapat bahawa Lembaga Pengampunan melalui pemberitahuan kenyataan akhbar mengenai keputusan itu pada 2 Februari tidak memberikan sebab membuat keputusan kontroversi tersebut. Majlis Peguam berpendapat Lembaga Pengampunan menyebabkan orang ramai tertanya-tanya mengapa seorang bekas Perdana Menteri yang terlibat dalam rompakan dana awam yang besar mendapat pengurangan hukuman penjara dan lebih daripada 3/4 pengurangan denda. Keputusan Lembaga Pengampunan yang tidak munasabah merupakan pengkhianatan terhadap keyakinan dan kepercayaan negara dalam penyiasatan pendakwaan dan kehakiman berkenaan usaha mereka untuk membawa ke muka pengadilan seorang tokoh yang menyalahgunakan kedudukan jawatan tingginya secara korup, katanya. Keputusan Lembaga Pengampunan juga telah membuat nama buruk besar kepada Malaysia dan merosakkan keyakinan pelabur, kata Mursyida. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye. Salam sejahtera. Tajamnya lidah Rafizi. Semua habis disindirnya. Daripada calon Perikatan Nasional pada PRK Sungai Bakap kepada Sanusi, Tuan Ibrahim, sehingga Mursyidul Ampas. Ikuti terus ulasan kali ini daripada Hisamuddin Aun, kerana ulasan ini memang cukup padat
cukup menarik dan Anda boleh share kepada semua orang, terutamanya bagi mereka yang sedang mengikuti pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap. Seminggu menghilang dari pentas ceramah PRK Sungai Bakap, reaksi terhadap Rafizi Ramli harus hanya ada dua. Kemunculannya dinanti-nanti atau lebih baik terus gaib saja. Bergantung di mana Anda berada tanpa ada sebarang jalan pertengahan buatnya. Ketiadaannya seminggu, sehingga penampilan timbalan Presiden PKR itu di ceramah perpaduan PRK Sungai Bakap di Padang Lalang, Pulau Pinang pada Ahad malam sekembalinya dari tugas rasmi di China, membayangkan tempo itu dimanfaatkannya untuk menghimpun peluru. Seolah-olah tiada apa yang beliau terlepas pandang. Daripada rakaman video maupun laporan diterima sepeninggalannya ke negara tembok besar Cina itu, untuk Panglima Perang Pakatan Harapan itu menjawabnya satu persatu. Dari ceramah pertamanya itu pada Ahad, sejak memperkenalkan bekas pengarah Institut Amiruddin Baki Cawangan Utara Johari Arifin sebagai calon PH Barisan Nasional BN di Bandar Tasik Mutiara pada 12 Jun, Rafizi menghamburkan segala-galanya dengan rentetan tembakan umpama machine gun. Sindirannya sangat tajam, umpama peribahasa pukul anak sindir menantu, dengan menyasarkan terhadap seramai boleh daripada calon Perikatan Nasional yang juga naib yang di Pertua PAS ni Bung Tebal, Tuan Abidin Ismail yang digelar Abang Bidin, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Panglima Perang Perikatan Nasional Sanusi Matnor, sehinggalah kepada Mursyidul Ampas Hashim Jasin. Sepanjang seminggu meneliti laporan dan melihat dari jauh perkembangan dan persaingan kempen, ada dua perkara besar. Satu, soal calon. Satu lagi, segala maki hamun terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mulai malam ini, saya akan kempen tiap hari, kata Rafizi memulakan ceramahnya. Sambungnya lagi, saya kesian kat Abang Bidin. Dia diumumkan ada ISO, tapi saya tak salahkan dia. Kerana bukan dia yang mengaku ada ISO. Dia tu ISO untuk mesin dan elektrik dan syarikat. Kalau ia pun betul-betul nak tunjukkan dia nak baiki masalah air di Sungai Bakap, janganlah umum seorang calon yang sama dengan batang paip, sebab batang paip je ada ISO, kata Rafizi. Janganlah marakat Abang Bidin, dia bukan tahu apa sangat pun, kata Rafizi. Tengok dari jauh, dia nak pelepas cerita ISO ni. Sampai sekarang dia tak boleh pelepas, kata Rafizi lagi. Dia nak bagi tahu bukan saya yang tak cerdik, timbalan Presiden saya yang tak cerdik, pergi umumkan. Katanya merujuk kepada pengumuman Tuan Ibrahim Tuan Man bahawa Abidin memiliki piawaian ISO 14001-2015 di Bandar Tasik Mutiara pada 15 Jun. Bertalu-talu sindiran Rafizi dikhususkan kepada timbalan Presiden PAS itu, yang dianggapnya bukan calang-calang orang kerana pernah menjadi Menteri Alam Sekitar dan Air dari 30 Ogos 2021 hingga 10 Oktober tahun 2022. Macam dia tak tahu ISO. Sekarang jadi kucar kacir kempen dia. Saya bimbang kalaulah satu hari nanti Tuan Ibrahim jadi menteri balik. Nah, ya kita, kata Rafizi, habis kita kena ISO kan. Bila Tuan Ibrahim tak tahu ISO tu apa dia, sampai dia ingat itu kelayakan untuk manusia, dia menunjukkan jauhnya jurang antara pimpinan kanan PN dengan kerajaan perpaduan, kata Rafizi. Rafizi juga mempersoalkan apa dilakukan Tuan Ibrahim ketika menjawat jawatan Menteri Air dahulu, sehingga masalah air di Sungai Bakap tidak selesai hingga hari ini.
Sedangkan beliau sebelumnya tahu Pulau Pinang dan Perak Utara tak cukup sumber air, tapi tiada apa-apa langkah diambil untuk mengatasinya. Jadi, kalau kita tahu Sungai Bakap ni sekarang kononnya dia jadikan isu, suruh lawan kerajaan dan jangan undi calon kita sebab kononnya masalah air tak diselesaikan, itu masalah kaulah dulu, kau Menteri Air yang bertanggung jawab merancang dan ada kuasa dan ada maklumat semuanya ialah Tuan Ibrahim, kata Rafizi. Sebab itu sekarang, dengan cepat tanpa ada kena-mengena dengan PRK Sungai Bakap pun, kita dah tengok dari tahun lepas, kita dah tengok masalah air di Pulau Pinang. Masalah air sampai ke utara Perak. Kalau kerajaan persekutuan tidak campur tangan, masalah air ini akan terus berlarutan, katanya. Rafizi turut berkongsi kerajaan Madani telah putuskan awal tahun ini bahawa bawa air dari Sungai Perak untuk menyelesaikan masalah berkenaan dengan biaya 4 bilion ringgit. Dengan jaminan ia tetap akan dilaksanakan sekalipun tiada PRK di Sungai Bakap. Jadi dalam tempoh habis minggu pertama kempen ini, saya nak tanya Tuan Ibrahim, masa kamu Menteri Air, kamu tak tolong penduduk di sini? Sekarang baru nak datang jadi penghasut, sindir beliau. Belum habis mengenai Tuan Ibrahim, Rafizi tidak dapat menahan diri daripada mempersendakannya kerana cerita yang dibawanya mengenai seorang pakcik yang menolak motosikalnya yang kehabisan minyak selepas kerajaan menaikkan harga diesel. Dia nak bagi tahu lepas kerajaan naikkan harga diesel ni, teruknya rakyat sampai nak isi minyak motor pun tak boleh. Aku tengok juga dia ni duduk zaman mana ni. Motor mana dia pakai diesel ni? Motor mana ada pakai diesel? Motor pakai petrol paci. Orang dah pakai EV dah sekarang, kata Rafizi. Turut tidak terlepas ialah Sanusi yang menimbulkan idea tidak masuk akal. Kononnya air di Pulau Pinang sebenarnya cerdik dan boleh memilih-milih rumah. Dia kata ini bukan masalah Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kun Yew. Ini bukan masalah dia, ini masalah air itu sendiri. Sanusi bagi tahu air ni kalau di Sungai Bakap, air tu seolah-olah kalau masuk dalam pipe, dia ikut sampai rumah Melayu. Dia patah balik masuk pipe. Dia jumpa rumah Cina, dia pun keluar. Itu kalau ikut kepala otak Sanusi lah. Dia nak bagi tahu kerajaan Cina di Pulau Pinang ni kononnya dia boleh ajar air. Cerdik betul Chow Kun Yew ni. Dia boleh ajar air. Boleh pilih rumah mana Cina, rumah mana Melayu. Tapi kita semua tahulah sebenarnya air tak cukup, tambahnya lagi. Sanusi juga dipersalahkannya kerana hujannya bawa orang cerdik yang dimaksudkannya kepada Johar yang memiliki kelayakan Dr. Falsafah PhD belum tentu boleh menjadi pemimpin yang baik sehingga mempengaruhi pendirian Hashim Sama. Hashim Jasin bagi tahu dia jawab apa yang Sanusi sebut sebab dia tak boleh nak jawab calon kita Cikgu Joe ada PhD. Dia pun jawab sebenarnya tak perlu sangat pun cerdik ni. Tak penting pun cerdik ni. Dalam PAS bolehlah, dalam parti lain tak boleh, kata Rafizi. Saya nak beritahu kepada Hashim Jasin dan juga kepimpinan Perikatan Nasional. Rakyat perhatikan kita. Setiap satu titik yang kita letak dalam maklumat yang kita bagi kepada rakyat, zaman sekarang ini orang semak. Kalau kurang cerdik, macam mana nak jadi pemimpin? Sebab bila menjadi pemimpin, duduk di jawatan kerajaan, isu dia bukan nak selesai isu ISO ni. Isu dia nak selesai masalah air, masalah hutan, masalah ekonomi, segala masalah yang rumit, katanya lagi. Rafizi juga mendakwa kempen Perikatan Nasional kali ini berbanding PRK pada masa lalu nampak tak keruan. Kerana prestasi Wakil Rakyat Perikatan Nasional sebelum ini, Allahyarham Nur Zamri Latif tidak begitu memberangsangkan. Berdasarkan survei yang dilakukan, Pakatan Harapan mendapati hanya 48% pengundi Melayu berpuas hati dengannya.
Dua bilik gerakan pusat daerah mengundi PN, yaitu Sungai Bakap dan Sungai Duri, sudah ditutup. Sebab tu sampai ke hari ini, kempen mereka tak sentuh sangat pun soal penduduk di Sungai Bakap. Kempen dia berlegar-legar dengan perkara-perkara untuk membentuk kebencian terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ni kalau pergi jumpa pakar psikologi dah sampai peringkat sakit jiwa. Sebab sakit hati terlebih sangat. Tiap-tiap hari dia kena maki, kalau tidak dia sakit hati. Tapi dia lupa ini PRK Sungai Bakap lah. Ini bukan pilihan raya untuk pilih Perdana Menteri Malaysia, katanya lagi. Ini baru permulaan. Ini baru permulaannya. Kerana Perikatan Nasional perlu membiasakan diri dengan tembakan machine gun Rafizi sepanjang beberapa hari berikut sehingga hari pengundian Sabtu ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, Ahli Parlimen Machang terima pada. Siapa Ahli Parlimen Machang? Anda pun tahu. Kita baca dulu, baru anda komen. 3 parti politik kerajaan akhirnya membuat laporan polis terhadap Ahli Parlimen Machang. Inilah kan, ada ahli parlimen ni yang terlalu gairah nak bongkar sini, bongkar sana. Tapi dia lupa, ada banyak juga yang dia bongkar sini, bongkar sana tu tiada fakta, kadang-kadang membawa kepada laporan polis dan sebagainya. Gairah sangat nak menghentam kerajaan lah, menghentam rakan sendirilah, menghentam musuh lah, nak mengecam orang lah, nak memalukan orang lah, macam-macam lah yang mereka buat. Tapi akhirnya membawa kepada padah diri sendiri. Nak meludah muka orang, kena ludah muka sendiri pula lah jadinya. Jadi hari ini disahkan 3 parti politik kerajaan perpaduan telah membuat laporan polis terhadap Ahli Parlimen Machang. Wakil daripada 3 parti politik dalam kerajaan perpaduan dan wakil jawatan kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKP Parlimen Machang tampil membuat laporan polis terhadap Ahli Parlimen Machang daripada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal hari ini. Naib Ketua UMNO Bahagian Machang Muhammad Fakhruddin Ismail berkata, laporan polis oleh beliau dan wakil dari Amanah serta PKR dibuat berikutan dakwaan oleh Wan Ahmad Faisal semalam yang mengatakan bahawa peruntukan kepada ahli parlimen terbabit dilencongkan kepada parti politik yang menyokong kerajaan perpaduan. Beliau berkata pihaknya menafikan sekeras-kerasnya kenyataan ahli parlimen Machang itu yang dianggapnya fitnah, berniat jahat, selain mempunyai pandangan serong terhadap parti-parti politik kerajaan perpaduan. Kenyataan yang dikeluarkan Wan Ahmad Faisal adalah fitnah dan kami wakil dari parti politik kerajaan perpaduan menafikan dakwaan itu. Kami tidak menerima sebarang peruntukan seperti didakwa beliau, katanya. Dakwaan dilontarkan itu tidak masuk akal. Sepatutnya beliau perlu bercakap berpaksikan fakta. Malah tidak pernah berlaku dalam sejarah peruntukan dari kerajaan untuk parlimen dilencongkan kepada parti-parti politik dakwanya. Beliau berkata demikian selepas membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Machang hari ini. Kira-kira 100 penyokong kerajaan turut berhimpun di sini bagi menyatakan sokongan di samping sebagai tanda protes secara aman terhadap Ahmad Wan Faisal Wan Ahmad Kamal. Semalam, media melaporkan Wan Ahmad Faisal mendakwa peruntukan yang sepatutnya diterima sebagai wakil rakyat telah dilencongkan kepada parti politik yang menyokong kerajaan perpaduan. Muhammad Fakhruddin berkata, pihaknya berharap polis akan mengambil tindakan terhadap ahli parlimen sebagai pengajaran. Saudara-saudara sekalian, penyataan daripada Wan Ahmad Faisal ini, iaitu ahli parlimen Machang ini, membawa kepada kesusahan diri beliau sendiri. Apabila
parti politik kerajaan perpaduan buat laporan polis. Apa cerita selepas ni? Kita tengoklah, tunggu jawapan daripada dia.